الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Jalla wa Ala dengan perkenannya juga pada malam ini kita diizinkan untuk menyambung kuliah kita pada akhir Sya'ban, yang mana lepas tu kita akan berehat untuk Ramadan. Lepas tu Syawal tak tahulah nak mula lagi ke ataupun nak tangguh bila ke. Kadang-kadang setengah-setengah tempat tu raya haji pun dia sambung. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam kuliah kita yang lepas kita telah bincangkan beberapa hadis, antaranya ialah tentang larangan memukul muka, juga hadis tentang saranan ataupun wasiat Nabi, pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya jangan marah. Yang berikutnya ialah supaya berhati-hati di dalam menjaga amanah harta yang diberikan kepadanya. Dan yang akhir sekali kita bincang hari itu ialah tentang Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan zalim sesama manusia. Jadi pada malam ini kita ambil hadis yang berikutnya. Kalau dalam catatan saya ini hadis yang ke-57, hadis pada muka surat 898 daripada Abu Hurairah. Betul yang tu Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibah qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala dhikruka akhaka bima yakrahu qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul qala in kana fihi ma taqul faqad igtabtahu wa illam yakun fihi faqad bahattahu akhrajahu Muslim. Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tahukah kamu apakah itu al-ghibah? Apakah itu mengumpat? Mereka, yakni para sahabat, menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu membicarakan tentang saudara kamu perkara yang dia tidak suka. Dikatakan, yakni ada sahabat bertanya, bagaimana kalau apa yang aku bicarakan memang ada pada saudaraku? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika yang kamu bicarakan itu terdapat pada saudaramu, maka kamu telah mengumpat dia.
Dan jika apa yang kamu bicarakan itu tidak terdapat padanya, maka kamu telah berbuat fitnah ke atasnya. Hadis riwayat Muslim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lepas kita telah bincangkan tentang antara perkara zalim yang boleh berlaku antara sesama manusia ialah apabila kita menceroboh hak dia, menceroboh pribadi dia, menceroboh kemuliaan dirinya, menceroboh keluarganya dan menceroboh hartanya. Dalam banyak-banyak bentuk itu, salah satu daripadanya ialah melalui lidah. Melalui lidah, sama ada kita mengata dia betul-betul, kita mengutuk dia, kita mencerca dan sebagainya. Maka dalam hadis yang kita baca malam ini, Nabi terangkan satu aspek daripada cara tersebut, satu aspek daripada bentuk bagaimana seseorang itu menceroboh hak orang lain ataupun berlaku zalim kepada orang lain. Benda yang Nabi maksudkan itu ialah al-ghibah. Benda yang Nabi maksudkan ialah mengumpat. Jadi baginda Nabi SAW tanyakan kepada para sahabat, kamu tahukah apakah yang dimaksudkan dengan al-ghibah itu? Apakah yang dimaksudkan dengan mengumpat? Pasal apa Nabi tanya yang tu? Untuk sahabat ini mengetahui jawapan. Nabi tanya, bukan maksudnya Nabi tak tahu. Nabi tanya untuk mendapatkan kepastian. Ada tak di kalangan sahabat yang faham apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan mengumpat? Baik, kenapa perlu untuk tahu tentang definisi dia? Nak kena tahu tentang makna mengumpat ini? Ya, yang kita katakan tadi, kerana perbuatan mengumpat itu merupakan salah satu daripada bentuk seseorang berlaku zalim kepada saudaranya. Seseorang itu kalau kita katakan dijanjikan dengan ancaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi bila ditanyakan begitu, adab para sahabat, semua di kalangan sahabat ni dia tahu. Kalau dia boleh jawab pun belum tentu itu betul. Jadi fokusnya ataupun tujuan soalan itu bukan nak tengok siapa pandai. Tujuan soalan itu ialah untuk mengetahui hakikat perkara itu. Jadi para sahabat tak ada siapa yang tunjuk pandai. Mereka semua sepakat untuk menyatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Makna kata kalau kami andaikan pun, kata sahabat, barangkali kalau kami mengandaikan pun belum tentu itu yang dimaksudkan, belum tentu ia tepat. Jadi sahabat Nabi sentiasa ada adab yang itu dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan agama, yang berkaitan dengan urusan dosa dan pahala. Para sahabat sentiasa mendahului Allah dan Rasulnya. Maka definisi mengumpat itu ada mestilah datangnya daripada Quran ataupun daripada Nabi SAW. Dalam kes ini Nabi memberikan definisi. Apa yang Nabi sebut? Nabi kata kamu menyebut tentang saudaramu. Kamu menyebut tentang saudaramu. Al-Imam Ibnul Munzir rahimahullah, bagaimana yang pernah kita lintaskan dulu ni, menyatakan bahawasanya bila Nabi kata saudara itu, ia merujuk kepada saudara seagama. Ia merujuk kepada saudara seagama. Kata Ibnul Munzir, itu bukanlah sepakat seluruh ulama. Kerana apa kesan dia? Bila dia katakan saudara di sini, Nabi tak sebut kamu menyebut tentang orang lain. Nabi kata kamu menyebut tentang saudaramu. Bila saudara tu cerita saudara seagama, maknanya larangan itu terhad ataupun urusan itu terhad dalam kes Muslim sesama Muslim. Justru itu Al-Imam Ibnul Munzir menyatakan hadis ini menjadi dalil tidak dikira mengumpat kalau kita sebut tentang seorang Yahudi ataupun Nasara ataupun orang-orang yang lain yang di luar lingkungan daerah Islam. Cerita tentang orang yang
musuh Islam, cerita tentang kafir harbi, cerita tentang orang yang bukan beragama Islam, itu tak termasuk dalam bab mengumpat, kata Al-Imam Ibnul Munzir. Apa bukti dia? Dia kata macam tu. Dia menhuraikan perkataan akh, saudara itu hanya untuk orang Islam. Al-Muslim akhul Muslim. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari, Nabi kata orang Islam itu saudara kepada orang Islam. Maka itu dia menghadkan urusan ini. Jadi kalau orang kata saya cerita tentang orang sekian-sekian dan dia bukan orang Islam, kalau kita menggunakan ijtihad Ibnul Munzir tadi, itu tak dikira sebagai mengumpat. Baik. Zikruka akhaka bima yakra. Kita sebut pasal dia sesuatu yang dia tak suka. Dia tak suka orang cerita benda tu kat pasal dia. Ada manusia yang dia agak sangat sensitif. Benda yang baik yang dia buat pun dia tak suka orang sebut. Benda tambahlah benda yang tak elok, lagi dia tak suka orang sebut di belakang dia. Maka itu dikira sebagai mengumpat. Ada orang dia tak kisah orang sebut apa pun pasal dia. Wallahu ta'ala a'lam. Bila benda tu, hukum ini dibina di atas yang ramai. Maksudnya kebiasaannya orang macam mana. Manusia ni biasanya dia tak suka orang cakap belakang dia. Benda tu betul ke, benda tak betul, dia tak suka. Biasanya begitu. Tetapi dalam masa yang sama juga ada orang yang dia tak kisah orang nak sebut apa pasal dia, betul ke tak betul ke, dia tak kisah, dia tak peduli. Maka kita tak boleh ambil kira yang tu, dia tak punya sebut macam tu. Yang lebih baik, yang lebih berhati-hati ialah kita kira kalau kita sebut benda ni logiknya dia tak suka, maka itu kita stop. Selalunya pada benda-benda yang mengaibkan, pada benda-benda yang ialah dia tak suka benda tu orang bincangkan, dia tak mau orang sebut benda tu. Jadi kita letakkan asasnya supaya lebih selamat ialah kalau kita tak suka hal ini berlaku pada diri kita dan ia dibicarakan oleh orang lain di belakang kita, maka demikian juga kita kena letakkan untuk orang itu, untuk orang yang lain. Kita letak macam itu supaya lebih berdisiplin. Walaupun secara perinciannya barangkali ada orang tak kisahlah dia cerita apa, dah benda betul lah kata apa, mungkin. Tapi kita tak boleh jadikan itu sebagai landasan. Landasan yang kita letak ialah biasanya orang memang tak mau benda betul dibicarakan, maka kita stop. Kita hentikan diri kita daripada bicarakan benda itu. Baik. Bila Nabi sebutkan perkara ini, ialah takrifan Nabi. Itu takrifan mengumpat di sisi Nabi SAW. Kalau ada orang nak tambah, ada orang nak berkurang, landasannya hak Nabi sebut ni. Maka para sahabat tanya pula kat Nabi, ya Rasulullah, kalau benda yang kami cakap tentang dia tu benda memang betul, benda yang memang ada, kita pergi cerita dialah bela kucing, tapi kucing dia tu dibiar merata, berak merata, tak bagi makan sebagainya, memang sungguh ada benda tu kat dia. Kita contohkan begini, Nabi SAW kata, kalau yang kamu sebutkan itu, yang kamu bincangkan, bicarakan tentang dia tu memang ada pada diri dia, maka yang tu dikira mengumpat. Tapi kalau yang kamu bicarakan itu tak ada pada diri dia, Nabi SAW keluarkan dia daripada mengumpat. Itu bukan dikira mengumpat, malah lebih teruk daripada itu, dia dipanggil buhtan. Perkataan buhtan ini maknanya menuduh ataupun melakukan perbuatan fitnah. Kita tuduh dia atau kita anggap dia, malah kita ceritakan pula benda tu dalam keadaan benda tu tak ada pada dia. Fitnah. Fitnah dalam bahasa Melayu. Kita berdusta atas nama dia. Itu dipanggil buhtan. Macam selalunya benda ni berlaku pada orang yang bermusuh. Kawan tu tak sebut pun benda tu, tapi kita akan sandarkan dia kini kata begitu dan begini dan begini. Banyak benda tu berlaku tuan-tuan, bukan di kalangan orang awam saja, bahkan di kalangan penulis-penulis Islam, di kalangan bahkan para ulama pun
Ada benda-benda yang ulama-ulama tertentu ni tak buat, tak sebut pun, tiba-tiba turun temurun orang sebarkan, main nama sekian-sekian, dia ini mengajarkan benda begini-begini, dia menghalalkan begitu dan begini. Antara nama yang sangat terkenal untuk disebarkan buhtan, yang difitnah, ialah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Masuklah dalam surat khabar, masuk dalam majalah, masuk dalam buku, masuk dalam TV Hijrah. Betul tak? Kononnya dia menggalakkan menghalalkan darah sesama Muslim, dia mengkafirkan seluruh orang Islam, dia bekerja sama dengan British. Padahal British masa British masuk Arab Saudi, masuk ke Jazirah Arab tu, Syekh Muhammad Abdul Wahab tak ada dah, meninggal lama dah. Siap boleh orang buat gambar pula, gambar Lawrence of Arabia kalau tak silap, dengan beberapa orang, ada satu gambar manusia yang cengeng, itu kononnya Muhammad bin Abdul Wahab. Sedangkan kalau kita timbang, kita nilaikan dari sudut tarikh gambar tu dibuat dengan tarikh mati kawan ni, tak kenal langsung, tapi itu disebarkan dan orang percaya berdasarkan kepada akal yang cetek, pengkiran yang dungu, katakan pakat percaya belaka benda tu, sebar pula dalam Facebook, share, like. Sedangkan dia sedang menyebarkan buhtan, menyebarkan fitnah, pembohongan atas nama orang lain, atas nama ialah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukanlah ulama besar setara dengan imam-imam mazhab yang 4, dah. Atau dia bukanlah ulama-ulama hadis seperti Bukhari, Muslim sebagainya, tetapi dia manusia yang punya jasa, golongan yang membawa kepada reform pada suasana dia, pada kemampuan yang dia ada. Barangkali terlebih terkurang, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bendanya. Baik, jadi tonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis yang kita sebutkan ini menyatakan kepada kita tentang definisi ghibah. Tujuannya supaya kita mengetahui apa yang kita buat itu termasuk ataupun tidak dalam mengumpat. Pasal itu, bila kita ada takrifan itu, dia akan secara otomatis menjadi satu garis ataupun jadi satu penghalang kita daripada melakukan benda tu. Dia menjadi satu ancaman kepada kita. Baik, apa hukumnya melakukan al-ghibah ini? Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, para ulama bersepakat bahawasanya mengumpat ini termasuk di kalangan dosa besar. Kata Al-Qurtubi, ia termasuk dalam dosa besar secara asasnya. Kenapa dia katakan dosa besar? Kerana ia adalah pencerobohan terhadap hak sesama Muslim. Sedangkan Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari yang kita bacakan hari itu, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Ini perkataan Nabi ketika Hajjatul Wada'. Sesungguhnya darah kamu, harta kamu, kemuliaan kamu adalah haram ke atas kamu seperti mana haramnya hari ini, seperti mana kehormatan hari ini, hari Arafah, pada bulan ini, yakni bulan Zulhijjah, dan pada di negeri ini, iaitu negeri Makkah. Jadi Nabi SAW meletakkan nilai diri manusia Muslim itu di situ. Maka sebarang bentuk pencerobohan, seakan-akan dia menceroboh kemuliaan hari Arafah, dia menceroboh kemuliaan bulan haram, bulan Zulhijjah, dia menceroboh kemuliaan negeri Mekah. Jadi macam mana besarnya dosa yang tu, maka demikian juga dosa untuk menceroboh hak sesama Muslim. Baik, itu secara asasnya. Namun dari sudut pendetilan pula, para ulama menyatakan walaupun Al-Qurtubi kata dosa besar, tapi di antara dosa besar itu dia panggil tatafawat, ada dia punya perbezaan. Bentuk mengumpat itu satu, kepada siapa benda bahan itu diumpat, dan apa topik umpatannya serta kesan terhadap umpatan itu. Itu akan perincian benda-benda ini akan menghasilkan nilai besar mana dosa tersebut. Walau asasnya di dalam dosa besar,
Tapi kalau orang tu mengumpat bendanya benda yang tak penting dalam kehidupan, tidak menyentuh urusan negara, tak menyentuh tentang urusan yang lain, sekadar lingkungan peribadi saja, maka dia mungkin dosa besar. Kalau letak skala 10, mungkin baru 1, mungkin 2. Tapi kalau yang diumpat itu benda yang mungkin besar, melibatkan orang besar, melibatkan begitu dan begini, maka mungkin skala dia akan bertambah. Kalau sampai kemudiannya membawa kepada kesan yang buruk, berlakunya perpecahan, berlakunya fitnah, berlakunya huru-hara, berlakunya kacau bilau, maka bahan umpatan itu tadi telah menyebabkan kerosakan yang besar dalam lingkungan dosa besar. Dia antara yang mungkin yang skala 10 yang lebih besar. Itu perkara yang kita pernah faham benda tu. Jadi bukan sebarang-sebarang bila kita bercakap ni tuan-tuan. Pengajaran untuk kita semua. Semua yang kita bercakap itu akan dikira belaka. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Qaf, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu perkataan yang dilafazkan pun melainkan padanya ada raqib dan ada atid. Jadi kalau apa yang kita bicarakan itu termasuk dalam yang Nabi definisikan tadi, yang benar memang orang tak sukalah sebut benda tu. Tapi kalau takat cerita jadi dia apa? Dia tu siapa? Dia ni begini, dia kerja sana, dia kerja sini. Yang tu tak ada apa, benda yang biasa. Tapi benda kita kena sendirilah boleh rasa topik apa yang dia tak suka. Bila itu yang kita keluarkan, maka ia akan dicatat oleh raqib dan atid. Dan benda-benda itu semuanya akan menjadi beban kepada kita di hari akhirat nanti, wal'iyadzabillah. Tambah lagi kalau kita sekarang ni sudah menjelang Ramadan, menjelang puasa, lagilah benda tu sangat-sangat perlu dielakkan. Dalam keadaan hari kita yang biasa ini, bukan bulan Ramadan, benda tu sudah jadi besar. Bila masuk bulan Ramadan, benda tu akan jadi lebih besar. Kerana bukan sekadar isunya, bukan sekadar pada dosa mengumpat itu saja, tetapi dia akan menjejaskan kualiti dan nilai puasa yang kita sedang lakukan. Mengumpat satu perkara, bila mengumpat kadang-kadang tu dia akan mula tambah. Bila ada tokok tambah, itu yang menyebabkan ada buhtan tadi. Dia akan menyebabkan munculnya cerita tak betul. Bila kita relatekan satu perkara dengan satu perkara, bila kita mula mengandaikan, kita berteori pula tentang benda tu, daripada asalnya topik yang kita bincang tentang saudara kita tu memang betul ada pada dia, lepas tu kita sambung rangkaikan pula dengan benda yang lain, last sekali bahan yang kita bicarakan tentang orang itu tak ada pun kat dia, maka dia sudah menjadi kategori yang kedua, iaitu menyebarkan buhtan, membicarakan sesuatu yang tidak betul tentang orang itu. Maka yang ini lebih besar dosanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau itu dilakukan di bulan puasa, tambah dengan benda-benda lain kecil yang kita buat, yang kita pergi mencerca orang, barangkali kita marah orang begitu dan begini, bimbang akhir sekali puasa kita itu, walaupun di sudut fiqahnya dia sah, dari sudut tanggungjawab kita melaksanakan kewajipan itu dia terangkat, bimbang, dia termasuk dalam yang Nabi SAW sabdakan dalam hadis qudsi, bila Allah Ta'ala menyatakan fala hajata li siyami, Allah Ta'ala tidak berkehendakkan kepada puasanya, pada lapar dan dahaganya. Ada orang yang dia lapar, dia dahaga di bulan Ramadan, tetapi tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini persiapan kita tuan-tuan. Walaupun benda ni bukan boleh bertangguh disiplin ini, tetapi untuk bersiap dengan Ramadan yang tak tinggal berapa hari saja lagi ni, kita kena jaga. Puasa satu benda yang kita tak boleh nak tunjuk ke orang. Kita cuma boleh, kalau orang nak riak, nak menunjuk pun, dia cuma boleh iklan dalam Facebook dia buka puasa kat mana, supaya orang tahu dia puasa. Boleh lah kan, kan? Boleh dia sudah nak gaya nak menunjuk tu. Bukanlah kita tuduh semua orang menunjuk, tak. Tapi tu ruang nak riak kat situ lah. Tapi kalau biasa-biasa,
Tak ada sesuatu. Kita puasa macam tu lah, lapar dahaga. Jadi macam mana kita nak upgrade nilai puasa kita tu? Cara nak upgrade nilai puasa kita tu ialah dengan kita protect puasa tu daripada benda-benda yang merosakkan dia. Kita protect dia, kita jaga. Jangan sampai, dah tentulah kita jaga, tak ada makan, tidak minum. Kalau bagi suami isteri tidak berlakunya hubungan suami isteri, takat tu itu benda yang asas, yang basic untuk pelihara daripada rosak. Tapi daripada menjejaskan nilai itu, maka kita jaga daripada kerosakan mata, kerosakan telinga, dan yang paling banyak ialah kerosakan lidah kita. Jadi mudah-mudahan bila kita mengetahui apa yang telah Nabi takrifkan ini, kita lebih berdisiplin. Nak tinggal semua pun bukanlah kerja yang senang, tetapi inilah satu usaha yang kita kena buat. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu tentang mengumpat. Walau bagaimanapun senantiasa akan ada pengecualian. Pasal kalau kita ambil kira mengumpat ini habis semua, tak ada satu ruang yang dikecualikan, maka dia akan menimbulkan kesukaran. Dan ternyata di dalam nas Quran ataupun hadis memang menceritakan tentang orang lain. Quran memang cerita ada pasal orang kan. Dulu-dulu orang kata, dulu-dulu zaman ceramah kuliah agama tak apa banyak, orang tak berani datang kuliah. Pasal apa? Pasal ustaz tu suka mengata orang, kan? Memanglah mengata orang. Pasal binatang tidak ditaklifkan, jadi kena cerita pasal orang. Cumanya tentulah ada disiplin dia. Nak cerita pasal orang ni, yang mana yang boleh, yang mana yang tak boleh. Jadi para ulama meletakkan pengecualian dalam bab mengumpat ini kepada beberapa keadaan. Yang pertama sekali, kita dibenarkan untuk bercerita keburukan orang sekiranya ia membabitkan kezaliman dan kita ingin melepaskan diri daripada kezaliman tersebut. Kita nak lepaskan diri daripada kezaliman. Orang datang main masuk rumah kita, menceroboh, na'udzubillah, kalau ada yang merompak, mencuri dan sebagainya, kita kenal dia, kita tahu muka dia, ini sekian-sekian orang. Kalau mengumpat tak boleh, macam mana kita nak buat aduan kan? Pasal bila kita membuat aduan kepada pihak berkuasa, polis dan sebagainya, tentulah nak kena beritahu siapa dia. Kalau barangkali setengah-setengah tu dia kenal pula, dia duduk di mana, apa yang dia buat, apa yang telah dia ambil, semua nak kena cerita benda tu. Dari sudut tak suka, tentulah penjenayah tu tak suka orang cerita pasal benda tu kan. Jadi secara rasional manusianya dah tentu benda yang perlu kena buat. Demikian juga kalau ia membabitkan kes suami isteri, suami yang mendera isterinya, ataupun kalau tak dera pun ada benda yang suami dia buat tu yang isteri dia terpaksa mungkin akan terbeban dan sebagainya, maka dia kena main menghadap, dia kena main, mungkin kena jumpa dengan pihak berkuasa, jabatan agama dan sebagainya, buat aduan untuk dapatkan penyelesaian. Kalau boleh kita contohkan bagaimana Hindun radhiyallahu anha, isteri kepada Abi Sufyan radhiyallahu an, dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadu kat Nabi, dia kata Abu Sufyan ni bangsa kedekut, dia orang bisnes, dia orang jaga kereta. Dia kata dia lah, kata macam tu lah, payah nak keluar belanja ni. Jadi setiap hari dia akan ambil sikit duit daripada Abu Sufyan tu untuk dia bawa dia belanja rumah. Dan Nabi SAW mendengar aduan tersebut tanpa Nabi pergi tegur, jangan cerita pasal suami kamu, betul benda tak elok. Nabi tak sebut yang tu, pasal benda tu perlu. Ada kes-kes yang lain, kes pengaduan isteri kepada Nabi tentang suami dia begitu dan begini, kes pengaduan jiran terhadap jirannya, maka itu termasuk dalam perkara yang dikecualikan. Boleh cerita walaupun benda tu kita tahu memang kawan yang kita jadi bahan cerita tu tak suka benda tu diceritakan, tapi untuk mengelakkan berlaku kezaliman. Itu asas dia. Yang kedua, yang boleh kita kaitkan juga dengan yang pertama tadi, iaitu menceritakan sesuatu dengan tujuan minta tolong agar dapat mencegah kemungkaran. Tuan-tuan bulan puasa duduk kat rumah,
tiba-tiba dengar bunyi jiran sebelah tu, tah budak kerja mana ke, budak-budak bujang ramai-ramai, nampak dengan bau siap masak ikan kasam lagi. Siang-siang hari puasa tu boleh buat main begitu dan begini. Macam saya ada kawan dulu cerita di belah kampung sikit lah. Dia duduk rumah taman, belakang tu rumah kampung. Saat orang semua solat tarawih, bila dia balik tengok belakang tu siap boleh buat pesta main judi malam sampai ke siang. Boleh minum-minum, dia boleh kata walaupun dia tak minum lah, dia kelayak, tapi kalau dengan pintu terbuka, tingkap terbuka, boleh nampak clear. Tak kata bukan kata mengintai, nak pusing macam tu pun nampak dah kemungkaran. Belum kira dengan dia bawa main perempuan masuk rumah dulu, nampak depan mata yang tu. Adakah ini diam, tak boleh cerita pasal orang, diam dia macam tu? Benda yang dalam rumah yang kita tak nampak, kita tak boleh nak judge, tak boleh nak pergi tajassus. Tapi benda yang depan mata kita tu, benda kerosakan yang kita pasti memang nampak. Kadang-kadang kalau orang kampung dia berjudi bukan dalam rumah, tapi rumah tu dia boleh berjudi. Maka kes yang macam itu sebagai contoh umpamanya perlu kepada adanya aduan untuk dikuatkuasakan undang-undang. Undang-undang ada, undang bab macam ni. Jadi orang yang mengadu tadi tidak dikira ia mengumpat. Kalau mengumpat tuan-tuan, jenuh lah kita, teruk lah kan. Bila nak bawa nak mengadu, siapa ni? Jiran muslim. Tak boleh cerita dia mengumpat. Tak jadi kerja. Mulis berehat, apa nama, Jais berehat lah. Penguatkuasa tak ada kerja macam tu, semua tak boleh bagi laporan. Jadi benda-benda begini secara naluri manusianya, secara sihat akalnya, kita tahu itu bukan perkara yang dilarang, pasal ia dalam bentuk mengadu, pengaduan terhadap kemungkaran. Macam kes kadang-kadang tu keganasan rumah tangga, sampai lebam muka isteri tu kena pukul dengan suami, jiran buat relax, tak kata apa, kami tak mau campur tu urusan dia apa. Kalau buat aduan kita mengumpat dia pula. Oh dah, itu bukan mengumpat, itu membela keadilan, menjauhkan kezaliman, menghapuskan ataupun mengubah kemungkaran. Jadi benda tu perlu dibuat. Yang kedua. Baik, situasi yang ketiga ialah kalau kadang-kadang kita berhadapan dengan satu suasana, satu masalah, kita tak tahu nak selesaikan dia. Dan masalah kadang-kadang ia berkaitan dengan hukum agama, ada yang berkaitan dengan masalah kehidupan sosial kita, ada juga yang berkaitan dengan masalah kewangan, pengurusan dan sebagainya, yang mana dia bukan babitkan dari kita seorang, ada pihak yang kedua dan ketiga mungkin. Jadi kita nak minta selesai urusan tu, kita nak kena tanya orang yang ahli dalam bidang tersebut. Kita nak kena tanya orang yang boleh bantu selesaikan masalah tu. Jadi macam mana kita nak bagi tahu kat dia? Mungkin ada setengah-setengah perkara kita boleh rahsiakan nama tak sebut, tapi dia buat begitu dan begini. Kalau kita kata berkaitan dengan satu-satu jawatan, kalau orang yang diminta nasihat itu tahu ini jawatan ni supervisor kilang dia pun kenal, sama saja. Tapi kerana dia nak dapatkan bantuan, dia nak dapatkan fatwa macam mana nak menyelesaikan benda dia tu, bila dia cerita, maka itu tidak dikira mengumpat. Tengok pada kadar dia tu. Apatah lagi kalau ia membabitkan hukum hakam agama. Macam kita tanya dia, apa hukumnya atau bagaimana kita nak letakkan dia sekian, dia telah melakukan zalim pada diri saya, dia telah buat begitu dan telah buat begini. Dia nak minta untuk kita nasihatkan dia, minta untuk kita berikan penyelesaian, dan dia tak, benda tu perlu disebutkan, maka itu tidak dikira mengumpat. Boleh untuk sebut, cuma kita hadkan benda tu pada kadar yang dibincangkan saja. Jangan kita pergi merawit, kita pergi bawa sampai ke bab-bab lain yang tak penting, yang tak berkaitan. Baik. Yang keempat, yang dikira yang dibolehkan untuk membicarakan tentang orang lain ini ialah sekiranya ia perlu untuk dijadikan amaran kepada orang awam, kepada masyarakat akan kejahatan satu-satu individu yang memang memberi mudarat kepada orang awam, memberi mudarat kepada masyarakat. Kita nampak satu manusia itu dengan begitu dan begini, dia hebat, orang pakat terpengaruh dengan dia, makan dia akan ada pengikut dia.
Tetapi di hujung sana tu ada bahaya yang sedang menanti, dan kita tahu benda tu, orang lain tak tahu. Contohlah kita nak beritahu, kalau ambil contoh apa, kontraktor buat rumah, kita nak renovate rumah kan, kita nak panggil, tiba-tiba kita tahu ada satu orang kawan, kita pun tahu dia ni cakap pandai, dia boleh buat renovate rumah begitu dan begini, kita tahu asal belakang, latar belakang dia memang buat kerja macam tu. Tapi kita tak tahu pun yang apa nama dia ni, dia sampai dia duk buat rumah orang lain, renovate dan sebagainya, berapa banyak dah rumah yang tergendala, berapa banyak yang dia dah ambil duit lebih daripada patutnya, berapa banyak yang dah kena tindas dengan dia. Kita yang buat tu tak tahu. Ada orang lain yang tahu tentang benda tu. Agak-agak dari sudut kita yang sedang berhadapan dengan bahaya yang tu, risiko nak kena tipu, risiko nak kena tanggung beban, rumah tak siap, duit dia kena larikan, akan minta tambah begitu dan begini, dia pecah semua rumah, dia tinggal. Kalau tak bagi duit, dia tak lebat. Kita yang akan berhadapan dengan tu, apa harapan kita? Tentu saja orang lain yang tahu tentang bahaya itu sebelum kita sign kontrak atau sebelum kita setuju nak bagi duit ke dia, tentu kita mengharapkan ada maklumat tentang bahaya tu. Jadi bila keperluan itu, dia menuntut kepada orang yang tahu kena cerita keburukan kawan tadi, supaya orang lain tidak menjadi mangsa dia. Maka dalam bab itu atau dalam suasana yang begitu, ia tidak dikira mengumpat. Dia kata kalau kamu bagi duit kat dia ni, pakai tak ada lah. Pasal apa? Pasal kita kena cerita kan, rentetan cerita apa kes-kes yang berlaku. Kalau kita tak cerita, orang tak tahu, orang mungkin akan teruskan, akhirnya macam itu. Jadi kena ceritakan benda tu dalam lingkungan dalam skop yang wajar lah. Maksud jangan benda yang dia tak buat kita pergi tumbuk tambah, itu fitnah. Pada sekadar untuk menyelamatkan daripada bahaya. Tambah kalau dalam isu hari tu sebelum pilihan raya kan, tengok saya naik poster nampak lah dia ni, kita pun tak tahu, kita kira sokong dia ni, kira okey lah kan, atas kriteria yang biasa orang bagi, kita buat. Tapi ada orang tertentu yang tahu di mana bahayanya orang ini, betapa bahayanya dia, kiranya dia memimpin tempat tu dan sebagainya. Maka kalau ada orang yang pergi soksek bincang, beritahu dia ni bahayanya kenapa, dengan bukti, dengan apa, yang penting benda tu memang sahih, dan tujuannya ialah untuk menyelamatkan orang awam, menyelamatkan orang ramai daripada bahaya yang akan menimpa. Tapi kalau sekadar untuk menjatuhkan kerana persaingan politik dan benda yang dilakukan itu tidak membabitkan urusan orang ramai, yang tu tetap tak boleh. Politik mencantas ataupun membunuh karakter dalam urusan-urusan yang sangat peribadi, yang tu tak termasuk. Tetapi kalau ia membabitkan harta awam, membabitkan polisi, keselamatan dan sebagainya, maka yang tu patut untuk didedahkan, dan kalau ia diceritakan, ia tak termasuk dalam pengumpat. Yang berikutnya ialah bercerita tentang orang-orang tertentu yang menzahirkan keburukan sebagai satu ibrah, sebagai satu teladan kepada kita. Sebut nama siapa? Kita sebut nama, mungkin lah, kalau dulu ada ajaran di Terengganu, ajaran Ayah Pin dipanggil tu kan, hak yang dipanggil Ayah Pin itu kita tak kira mengumpat dah kalau kita pakai Ibnul Munzir, pasal dia dah terkeluar daripada Islam. Tapi mungkin ada orang yang baru nak berjinak-jinak dengan dia, ada orang tertentu yang buat benda-benda yang kita panggil sebagai kesesatan yang nyata, buat upacara-upacara macam Ayah Pin tu tak tolak tepi lah, tapi jenis yang lain, yang dia buat upacara-upacara yang menzahirkan kefasikan, buat pesta ke jenis macam itu, ataupun dia buat benda-benda yang khurafat, benda-benda yang bid'ah, yang benda tu perlu diterangkan kepada orang. Maka tak salah kalau panggil masyarakat ahli surau duduk sini, sekarang ni orang sekian dia nak buat begitu dan begini, maka kita ceritakan pasal dia, itu tidak dikira mengumpat yang dilarang, itu termasuk dalam yang dibenarkan oleh syarak. Dan yang berikutnya kata para ulama ialah kalau kita menyebut karakter orang itu sebagai tanda dan pengenalan. Tengah-tengah kalau orang kampung, nama Din tu dekat 5 orang nama Din. Din yang mana satu? Din Kupang, Din Teh Tarik, apa lagi? Din Ayam, apa lagi?
Din kelapa sawit contoh kan, din sengit, sebut-sebutan yang macam itu mungkin orang tak suka, tapi yang mana satu ni? Alah, yang sana din bukan itu, kan itu dia lain, ini dia lain. Yang ni dia jual ikan, ada ni dia jual telur ayam. Kan benda tu dari sudut macam tak manis, tapi sebagai pengenalan, maka jenis yang macam tu dalam ruang lingkup yang wajar, maka ia tidak dikira sebagai mengumpat. Nah, baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah dia yang boleh kita sebutkan tentang ghibah tadi, tentang mengumpat. Yang berikutnya, hadis yang seterusnya. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi 3 marrat. Bihasbi imri'in min asy-syarri ay yahqira akhahul muslim. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Akhrajahu Muslim. Dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tahasadu, janganlah kamu saling berdengki, wala tanajashu, janganlah kamu saling memujuk, maknanya saling mengutuk, wala tabaghadu, janganlah kamu saling membenci, wala tadabaru, janganlah kamu saling membelakangi, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, janganlah sebahagian daripada kamu menjual di atas jualan orang lain, di atas jualan sebahagian yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim, orang Islam adalah saudara kepada orang Islam yang lain. La yadhlimuhu, tidak boleh dia menzaliminya, wala yakhdhuluhu, tidak boleh ia menghinanya, tidak boleh ia tidak boleh ia mengecewakannya, wala yahqiruhu, tidak boleh ia menghinanya. At-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini. Wa syushiru ila sadrihi 3 marrat, dan baginda menunjukkan ke dadanya 3 kali. Bihasbi imri'in minasyarri, cukuplah seorang itu dikira sebagai berbuat jahat, ay yahqira akhahul muslim, iaitu dengan cara ia menghina saudaranya yang muslim. Kullul muslim 'alal muslim haram, setiap orang Islam itu ke atas orang Islam yang lain adalah haram. Yang ini maksudnya perlu dipertahankan, perlu dilindungi. Damuhu, darahnya, wa maluhu, hartanya, wa irduhu, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis yang kita baca ini banyak. Kalau kita nak perincikan, kita boleh cuba sebutkan satu persatu. Yang pertama, Nabi SAW sebutkan la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru. Ada 4 di situ. La tahasadu maksudnya janganlah kamu saling berdengki. Perkataan hasad itu bahasa Melayu pun guna hasad. Hasad maknanya dengki. Dan di sini Nabi letakkan, dia panggil sirah mufa'alah, ataupun verb itu, fi'il itu bagi 2 pihak. Bukan seorang saja, tapi saling, maknanya ada 2 pihak. Bukanlah bermakna kalau seorang berdengki, orang lain tak berdengki, tak apa, dah, bukan begitu. Tapi bila orang Islam ini dia bersaudara,
maka jangan bagi peluang untuk saling berdengki antara satu sama lain. Azan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita cerita tentang hasad, hari itu kita dah bincang, ada hadis tentang hasad kan. Al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hatab. Dengki itu memakan kebaikan seperti mana api memakan kayu api. Jadi perasaan hasad itu satu benda yang sangat keji sebenarnya. Dengki itu menunjukkan emosi diri yang rendah, penyakit hati yang sangat teruk. Orang yang ada perasaan dengki ialah orang yang tidak redha dengan pembahagian Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ada perasaan dengki ialah orang yang tidak puas hati dengan kesenangan orang lain. Dan orang yang berdengki ini biasanya dia akan memikirkan bagaimana nak menghilangkan kelebihan yang ada pada orang lain yang dia dengki itu. Jadi aspek-aspek yang macam ini, ciri-ciri yang macam ini memang sudah cukup untuk menggambarkan betapa rosaknya seorang itu bila dia penyakit berdengki. Bayangkan kalau hidup dalam satu masyarakat yang saling berdengki. Orang ni dengki kat kawan tu, kawan ni berdengki kat kawan ni. Bila semua pakat saling berdengki, apa jadi? Dia akan ada usaha untuk menghilangkan nikmat, menghilangkan kelebihan tu. Itu yang dia panggil ada usaha saling cantas, mencantas antara satu sama lain. Kalau benda itu berlaku tuan-tuan, secara logik akal manusia kita boleh mengandaikan bahawa akan jadi satu masyarakat yang pincang, masyarakat yang akan terbantuk daripada kemajuan, kerana semua orang sibuk dengan saling cantas mencantas satu sama lain. Dan dia takkan berhenti, dia akan mula ada saling kata mengata, kutuk mengutuk, mula saling merencana, dan benda itu sangat buruk dan dia akan menghapuskan kebaikan kita seluruhnya. Jadi Nabi SAW sebut orang Islam ini, dah Nabi kata dalam ayat yang lain, dalam hadis yang lain, al-muslim kal bunyan, orang Islam itu sebagaikan satu binaan, yashuddu ba'daha ba'da. Satu sebahagian manusia itu, sebahagian masyarakat itu membantu atau mengukuhkan yang lain. Bila kita buat bangunan, setiap bata yang ada, dia mengukuhkan bata yang lain. Kita cabut satu, dia mungkin boleh runtuh. Itu gambaran bagaimana sepatutnya masyarakat Islam. Tapi bila adanya dengki-mendengki, dia akan merosakkan binaan tersebut. Semua saling jatuh menjatuh. Akhirnya bila bangunan itu satu jatuh, dia tak akan jatuh satu, dia akan jatuh semua. Itulah dia bahaya saling berdengki. Kalau tuan-tuan boleh tengok, kadang-kadang kita rasa ialah pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil. Kalau tuan-tuan ingat dialog antara siapa? P. Ramlee, Sudin dengan Haji Sattar dengan Singh yang jaga dekat studio tu kan. Dia kerja dia, habuan dia. Itu pun dialog tu sudah bagi tahu kita, tara macam tu pun orang pun ada akal, dia boleh fikir. Jangan kita berdengki, jangan cari buruk. Jangan pergi kata simple dia apa dia punya line, dia punya skrip tu, tapi dia sudah memberikan kepada kita pengajaran betul. Dan itu pengajaran itu memang sudah ada dalam Quran dan sunnah Nabi SAW. Baik, itu yang pertama, larangan yang pertama. Yang kedua ialah wala tanajashu, jangan kamu saling tanajashu ni dia nak terjemah bahasa Melayu jadi apa? Tak ingat. Kalau di sini kita membujuk. Dalam buku tu dia terjemah jadi apa? Pasal an-najshu, kata tanajashu itu dia membawa maksud kita letakkan harga tinggi satu barang, sepatutnya dengan satu harga, kita saja pergi letak harga tu jadi lebih tinggi dengan tujuan untuk memudaratkan pembeli, ataupun kita nak
memberikan manfaat yang lebih kepada penjual. Ini kalau kita boleh bayangkan dalam kes harga lelong. Kan ada orang lelong barang kan, ada satu barang, okey, dia letak harga. Siapa orang letak barang apa? Rumah buka apa? 90,000 harga bank, 90,000. Kawan ni mai, dia bukan nak beli pun, tapi kalau 90,000 kesian kot, dia kata letak up sikit, letak jadi 95. Ada kawan yang memang nak beli sungguh, dia nak betul-betul nak bid. Kalau 90 dia tak dapat, dia letak 95 tak dapat, dia letak 96. Datang orang lain lagi nak beli, letak 100. Mai seorang lagi kata 100 sikit kot, nak bagi naya, nampak kau nak beli kan, dia up lagi, sampaikan harga tu lebih tinggi daripada harga yang sepatutnya daripada pasaran. Ataupun harga tu patut boleh dapat dengan harga yang pada kadar yang logik, tiba-tiba kena adanya usaha-usaha untuk up, bukan dengan tujuan untuk memiliki benda tu, saja nak bagi rosak, saja nak bagi tambah cara benda tu, maka itu dilarang. Itu dipanggil an-najshu. Jadi bayangkan kalau ada benda yang RM1 kemudian up sampai jadi RM5, padahal harganya RM1 je. Ada orang tengah yang tu masuk benda tu. Dalam bab membida tu, ada orang yang saja masuk untuk merosakkan perjalanan bidaan itu. Itu dipanggil tanajus. Kalau ada seorang buat, seorang lagi pakat saling bangkit lawan, padahal dua-dua tak mau beli. Akhirnya orang yang nak beli betul-betul naya kat dia. Dia terpaksa, bila dia nak sungguh-sungguh nak memiliki, dia terpaksa keluarkan yang lebih daripada yang sepatutnya kalau tak ada dua orang yang mengacau dia. Jadi itu dikira sebagai at-tanajus. Perkataan tanajashu ini dia akan memberikan impak yang tidak baik kepada pembeli. Dalam hukum fiqh, dalam fiqh disebutkan, kalau satu orang pembeli yang membida itu, bila ada unsur tanajus ini, ada orang lain tolong masuk untuk nak up harga sebagai satu komplot, barangkali dia komplot dengan pihak yang menjual dan sebagainya, dengan bukan tujuan dia nak beli, memang saja nak kacau yang tu, maka dari sudut syaraknya, dari sudut hukum fiqahnya, pembeli tadi diberikan pilihan sama ada untuk dia boleh pegang, maknanya dia boleh teruskan dengan pembelian itu. Kalau dia dah redha, nak kata macam mana tak apa, yang penting dia dapat. Ataupun dia boleh untuk pulangkan balik, dia boleh khiyar, maknanya pulang barang yang dia beli. Dia boleh batalkan kontrak pembelian itu selepas dia mengetahui adanya unsur tadi, komplot dan sebagainya tadi. Itu hak yang diberikan. Tuan-tuan nak kena ingat, barang yang kita beli, kita boleh pulangkan balik. Dipanggil kalau satu tu khiyar cacat kan, bila kita beli barang tu dia cacat, kita pulangkan balik fine itu. Yang berikutnya ialah bila kita tak berkenan, kita pulang balik dalam majlis dia, dalam tempoh yang ditetapkan. Itu perbahasan dalam kitab-kitab fiqh. Satu lagi yang dibenarkan dalam kes yang macam ini, dia diberi pilihan, dia boleh untuk pulangkan balik. Tak maulah beli, pasal apa tak beli, harga dia sebenarnya banyak ni, tapi saja orang lain tolong kacau harga. Dan itu mungkin kesan dia tidaklah sebesar kesan hasad dengki tadi. Pasal hasad dengki itu dia lebih meluas. Untuk yang jenis macam ni, dia tertumpu fokus kepada satu bahagian daripada perjalanan hidup kita dalam bab urusan muamalah jual beli kita. Baik, yang berikutnya Nabi sebut wala tabaghadu. Perkataan tabaghadu maksudnya jangan saling membenci. Pasal apa tak boleh saling membenci? Kerana Nabi SAW ajar kita untuk saling berkasih sayang. Perintah Nabi ialah untuk saling berkasih sayang, bukan untuk saling membenci. Dia dah jadi berlawanan. Apa yang Nabi kata? Nabi SAW sebutkan tentang orang yang masuk syurga. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi kata apa? Dalam hadis Muslim, Nabi kata, afala adul walladhi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Nabi kata, dan demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya,
kamu tidak akan masuk syurga sehinggalah kamu beriman, dan kamu tidak dikira beriman sehinggalah kamu saling berkasih sayang. Fokusnya di situ. Nak masuk syurga kena beriman, itu tiket dia. Tapi nak dapatkan tiket beriman itu, Nabi kata takkan sempurna sehinggalah kamu saling berkasih sayang. Jadi perintahnya untuk kesempurnaan iman ialah berkasih sayang. Lawan daripada saling berkasih sayang ialah saling membenci. Jadi Nabi larang daripada membenci itu, pasal orang yang saling membenci dia tak dapat kesempurnaan iman. Bila tak dapat kesempurnaan iman, tiket nak masuk syurga tu tak boleh pegang lagi. Kesempurnaan iman tu tak dapat. Itu yang Nabi kata, jangan kamu saling membenci, kerana arahan asalnya lah saling berkasih sayang. Dan Nabi cadangkan, Nabi kata, adakah kamu tahu, takkah kalau aku tunjukkan kepada kamu, kalau kamu lakukan perkara ini, kamu nescaya kamu akan saling berkasih sayang. Nabi kata, sebarkan salam di antara kamu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang melarang ini kita letakkan sekali dengan hadis yang memerintahkan kita saling berkasih sayang, baru kita nampak faedah dia. Apa faedah benci? Kita menyebarkan kebencian. Kita benci kau tu, kau tu benci kau ni, saling membenci. Tak ada satu faedah dunia pun sebenarnya. Sekadar seronok untuk bergaduh dengan orang, sekadar seronok untuk membenci. Tak suka perangai, tak berkenan dengan dia, tak mau duduk rapat, kita tak mau ada kenal mengenal dengan dia, itu urusan kita, kita tak suka. Tapi jangan sampai membenci. Tak berkenan lah perangai dia, tak maulah kawan dengan dia, kita kata tak berkenan, dia ni tak elok, cukup. Sekat tu je, tak payah rapat. Kalau rapat takut bergaduh pula kan. Tapi kita cukup kita jarakkan diri dia, kita anggap macam orang lain. Kita bukan diwajibkan untuk kenal semua satu dunia, tak. Tapi setakat tu je. Tapi jangan sampai kita membenci dia, dia benci kita. Pasal bila membenci tu, dia bukan sekadar perasaan, dia akan datang dengan yang lain. Pasal perkataan saling membenci itu, dia tidak menunjukkan sekadar perasaan, dia ada rentetan daripada itu. Akan ada tindakan yang menyusuli perasaan itu. Salah satu benda yang yang kita terdedah kepadanya ialah saling khianat, mengkhianati, sabotaj. Dah tentulah bab mengata, mengutuk ni dah termasuk dah dalam tu. Jadi kerana itu Nabi SAW kata jangan saling membenci. Dia akan juga merosakkan institusi masyarakat kita, masyarakat umat Islam. Yang ada sekarang ni bukan takat saling benci, lebih daripada benci dah, saling berbunuhan dan berperang. Kalau yang berperang dan berbunuhan itu, satu di atas nama Islam, yang satu lagi di atas nama anti-Islam, clear, tak ada masalah apa yang tu. Itu memang pertarungannya begitu. Tapi kalau dua-dua atas nama Islam dan dua-dua saling berperang, saling membenci, yang tu ada masalah tu. Itu akan ada masalah. Dan dia akan menyebabkan orang awam, orang yang tak tahu apa akan terkeliru. Orang yang baru nak kenal Islam pun akan jadi macam hairan, macam mana macam ni kan? Banyaklah betul kalau kita nak uraikan, tapi cukuplah dengan perkataan Nabi itu. Justru itu, nak mengelakkan perasaan saling membenci ini, itu yang kita tadi dah baca hadis tentang mengumpat. Kita baca hadis tentang larangan untuk memfitnah, dan juga kita baca hadis azab kubur yang dijanjikan ke atas orang yang menyebarkan berita, suka bawa cerita. Baru ni saya pergi belah satu negeri tu, kawan cerita, nak bagikan istilah dia. Dia kata jiran yang duduk rumah tu jenis suka mengata orang, suka sebarkan cerita tu, kebanyakan cerita tak betul. Dia suka exaggerate, dia suka cerita tu tambah dan lebihkan lagi. Yang ni TV3, dia panggil istilah TV3. Yang belakang orang tu, yang tu kurang sikit TV1. Apa kaitan sifat tu dengan TV3, TV1, wallahu alam. Tuan-tuan sendiri fikirlah. Tapi dia benda tu, istilah tu diterima. Jenis ambil satu bab tu, dia pergi cerita dan cerita tak betul.
Cerita tu tak betul dan dia sebarkan pula. Kalau cerita tu betul, dia akan tambah pula dengan benda lain yang bagi penjedak dan perisau cerita. Benda-benda yang macam ni semua akan meruntuhkan masyarakat. Kalau di kalangan adik-beradik buat macam tu, tuan-tuan, rosak masyarakat, rosak keluarga, pening, sakit kepala mak ayah. Dan benda-benda tu kena berkaitan dengan harta pusaka, bergaduh tentang berebut rumah pusaka kan, berebut tanah bukanlah besar sangat, bukan tanah tu boleh buat pandang bola pun kena tu, sikit je. Tang tu pun bergaduh, tang tu pun saling membenci. Dia akan menghilangkan rasa rahmat, dia akan menghilangkan pertimbangan kewarasan, dia akan menghilangkan perasaan tolak ansur, dia akan hilangkan perasaan saling memaafi. Semua akan hilang bila ada tabaghut, saling membenci. Nabi SAW bila Nabi larang daripada orang menyebarkan benda ni, Nabi sebutkan dalam hadis, bila Nabi pacakkan pelepah tamar kan, satu kubur tu pasal la yastabri'u minal bauli, dia tak bersih daripada buang air kecil. Yang satu lagi ni yamshi 'alal ardi namam, jalan atas muka dunia ini menyebarkan cerita buruk, menyebarkan kebencian. Itu semua benda-benda yang kita nak kena faham. Dia bukan sekadar saling membenci, fine dekat tu. Tak, dia ada perincian dia, ada perincian tu yang akan menyusahkan kita. Kejahatan-kejahatan itu yang akan menyebabkan kita nanti dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dan tuan-tuan nak kena ingat, antara 7 golongan manusia yang Allah Ta'ala lindung dia pada hari mahsyar, masa tu tak ada siapa pun yang mendapat lindungan melainkan 7 golongan ni dapat perlindungan arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma la dhilla illa dhilluh. Kita tahu pemimpin yang adil, orang yang hatinya terikat dengan rumah Allah, apa semua tu, ada satu yang di situ Nabi sebutkan, ialah orang yang saling berkasih sayang kerana Allah, bertemu dan berpisah kerana Allah. Itu kelebihan saling berkasih sayang antara manusia beriman. Tapi bila kita ambil tempat, kita replace dia, tukar tempat kasih sayang tu kepada kebencian, maka apa yang kita hilangkan? Kita hilangkan peluang untuk duduk di bawah naungan arasy Allah Ta'ala pada hari mahsyar nanti. Itu kerugian dia. Bukan sikit kerugian tu, sangat besar. Di saat orang lain menderita di padang mahsyar dengan kepanasan itu, kita tukar peluang itu dengan benda yang lain, dan benda itu dilarang, dan kita isi dah tentulah tabarut tadi, saling membenci itu akan diisi dengan agenda-agenda buruk tadi, buhtan, ghibah, apa lagi, namimah, semua dalam tu. Maka cukuplah package untuk menjadikan kita celaka. Tapi yang kita kata tadi lah, perasaan manusia ni akan ada masa dia suka, akan ada masa dia kurang selesa, akan ada masa dia marah. Kita dah baca hadis banyak tentang marah dan sebagainya, dan kita dah sebut dah, memang sentiasa ada ruang untuk kita salurkan kebencian, kemarahan itu. Jadi kita nak kena faham, Islam ni agama yang dia meraihkan tabiat kita, nature kita. Ada perasaan dan naluri kita tu ada ruang untuk dia, bukan dia kerat langsung. Maka jangan salah sangka bahawa Islam tak bagi langsung kita ada terbit perasaan benci. Kena ada perasaan benci itu, tapi benci itu biar pada tempat yang betul. Dan kalau sampai benci itu pada tempat yang patutnya ataupun yang kita dilarang untuk berlarutan tentang benda tu, Islam bagi tempoh untuk kita rawat jiwa kita. Orang yang bergaduh mustahil tak bergaduh. Suami isteri lagi kan boleh bergaduh, tambah orang yang tak ada kena-mengena kan, dia mungkin boleh bergaduh. Tapi bila bergaduh itu, dia barangkali sampai tahap, ialah mungkin mungkin sampai tahap berperang, bertumbuk dan sebagainya, mungkin sampai tak kata mengata, itu mungkin. Tetapi Islam bagi tempoh 3 hari untuk redakan diri. Bila kita bertegang, bila kita bergaduh, kita akan putus hubungan. Boleh buat putus hubungan ni, tapi Islam bagikan 3 hari. Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi katakan, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu
fawqa thalath. Hadis kita baca dululah kan. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Tidak halal bagi seorang muslim untuk dia memboikot saudaranya lebih daripada 3 hari. Dan yang paling baik antara keduanya ialah yang memulakan bagi salam. Maknanya ada ruang untuk jiwa kita ni ada perasaan marah, ada perasaan benci, meluat, sakit hati. Ada ruang untuk tu. Pasal kita bukan robot, kita manusia. Itu indahnya Islam, dia ra'i benda tu. Macam yang kita selalu sebut, bila dia marah memang boleh marah sampai tak nak memukul. Ya, kadang-kadang kita memukul. Pukul tu memang salah, tapi kalau nak pukul juga, Nabi kata jangan pukul muka. Ada disiplin dia pula di situ. Macam kita boikot orang, kita masam muka dengan dia. Iya, ada ruang untuk tu. Ada 3 hari untuk kita rawat diri kita. Jangan lebih. Lagi awal kita boleh baik repair ataupun kita rawat jiwa kita, pujuk diri kita, itu lebih baik. Itu yang istimewanya agama kita ni. Dia bukan agama yang tutup kita jadi robot, apa pun tak boleh, hanya sekedar yang tu. Tak, dia ada dia punya ruang-ruang kelonggaran manusiawinya di situ. Baik. Yang berikutnya, Nabi kata dalam hadis ini, la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Jangan beli di atas belian orang lain. Kawan tu beli dah, transaction dah berlaku, dia dah beli, akad sudah berlaku. Mungkin yang tinggal apa lagi? Nak bayar duit je, tak back in lagi. Dapat tahu kat kita, weh mana boleh dia beli yang ni, kita pun offer lebih pada kawan tu. Kalau masih dalam peringkat rundingan, belum ada sebarang kata putus daripada mana-mana pihak, itu boleh ada konsep penawaran, kita offer yang lebih baik. Yang tu tak apa. Tapi bila sudah pun ada persetujuan, ya, boleh kita terimalah jual. Tiba-tiba orang datang, tak apa, aku beli tinggi sikit lagi. Orang yang menjual dia apa? Wih, dia ni tawar banyak ni, kawan dia tawar lagi tinggi. Takkan dia kena ambil yang rendah, tentu nak ambil yang tinggi. Kita pun kona bagi kat dia. Tadi setuju dah. Maka itu dilarang dalam agama. Orang yang datang kemudian itu, bila dia buat begitu, dia telah melakukan perkara yang haram. Apa kesan dia? Tentu kita pun boleh fikir, tentulah kesan dia sangat buruk. Pertama, dia menampakkan sifat tamak haloba, sifat penting diri orang yang buat tawaran yang kedua tu. Dah tahu orang tu beli, kita pergi offer yang lebih baik. Tanda individualistik, anani yang sangat tinggi. Dia kira dia je, dan dia tamak nakkan yang tu, sampai dia sanggup untuk mencederakan perasaan orang lain. Itu di pihak dia. Di pihak pembeli juga nampak dia begitu halobanya dia dengan habuan dunia, sampai dia boleh kecewakan pembeli yang pertama untuk dia bagi pada yang kedua, sedangkan dia dah setuju. Dan pada pihak yang membeli, pembeli yang pertama yang dibatalkan transaksi tadi, agak-agak apa yang terbit daripada diri dia? Oh tak apalah, saya redha nak buat macam mana. Macam tu ke? Dah automatik perasaan marah tu akan timbul, kesal, kecewa, benci. Dia akan mula, kadang-kadang dia akan terbit rasa tak apa, hari ni hari dia. Itu apa dah ayat apa? Dendam. Ayat dendam. Kalau dendam cakap sebut macam tu, itu satu hal. Kalau dia buat balas, dia balas pula, kena ke hari kau tu dia buat pula macam tu. Bila nak aman hidup ni? Semua saling mengkhianati antara satu sama lain. Jadi dalam bab belian ini, kalau masih dalam proses penawaran, yang tu terbuka, belum ada kata putus daripada mana-mana pihak. Tapi once sudah diputuskan, dia kata ya setuju, jangan ada orang kacau. Kalau orang yang kedua datang tu dia tak tahu benda tu, dia boleh dimaafkan. Tapi bila dia tahu, dia kena tarik diri. Adalah orang tu dia nak beli, dah setuju belum? Saya dah kata ya, dah kata ya, cukup. Bila dia kata ya, kita tarik balik. Ini bukan hak kita. Tapi kalau dia kata adalah orang tawar, dah minta itu, saya tak kata apa lagi, tak kata apa lagi, dia boleh. Kalau dia kata saya dah setuju dah hari tu ni, awak dah terlambat, tak apa, nanti saya tanya dia, saya batalkan. Kita yang minta yang kedua tu kena tarik diri dulu. Kena tarik diri, itu disiplin dia. Dan dalam hadis yang lain Nabi sebutkan tentang apa? Jangan berminang di atas pinangan orang lain. Kawan tu dah bertunang, kita pergi minang dia pula sekali lagi. Dia mula fikir tunang dia yang datang meminang yang mula-mula dah setuju dah.
kerja takak datang bawa kereta Proton Saga lah. Mai datang yang kedua ni, yang kedua ni naik golf ni. Lain nak cerita dia kan. Jadi ada perubahan di situ. Itu pun sama, dia akan menerbitkan kebencian, rasa tak puas hati. Dan orang Melayu ni dia banyak dengan pecara-pecara mistik. Sekali mula pencari bomoh pula kan. Tak puas dia kata, kalau aku dah tak dapat, siapa pun jangan dapat. Kalau dia keluar ayat tu parah lah. Dia start cari bomoh, dia cari santau, dia buat dia tangkap katak, lipat-lipat tangan katak ke belakang, cucuk mati ikan ke apa ke. Jadi panjang punya cerita. Last sekali ustaz juga ada kena minta air penawar. Letih macam tu. Jadi elak kalau benda-benda macam tu. Hati dan perasaan manusia ni susah kalau dah rosak, susah nak ubat benda tu. Jadi sangat-sangat perlu dielakkan. Baik, yang seterusnya Nabi kata wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba Allah Taala yang bersaudara. Jadi orang bersaudara bukan ada masalah apa, hidup saling bersaudara. Bukan dia kata nak kena mengimpit, tak, tapi saling ada perasaan simpati, ada perasaan kasih sayang, belas kasihan, tolong menolong. Kalau tak boleh mampu tolong pun bertanya khabar. Itu je. Nak suruh jadi yang tu. Dan Nabi SAW jelaskan orang Islam itu saudara orang Islam yang lain. Kalau orang kata pertikai, pasal apa pula nak bersaudara dengan dia? Tak, pasal memang ikatan Islam itu telah mempersaudarakan kita. Tak boleh nak pertikai dah. Memang macam tu. Pasal tu kita kena rasa bila ada orang Islam di tempat lain yang dihina, yang ditindas, yang dizalimi, kita kena ada perasaan. Dah tentulah bukan perasaan suka dan gembira saudara kita ditindas kan. Kena ada perasaan belas kasihan. Kena ada perasaan ambil berat. Kalau sampai ke tahap boleh bantu. Ni yang berlaku di Syria, yang berlaku untuk masyarakat Rohingya di Myanmar, kesukaran yang berlaku di mana lagi, Mesir sekarang ni umpamanya. Jangan sampai tak ada perasaan. Kena ada perasaan. Sesuatu yang walaupun bukan suruh kita pergi menyibuk tu pergi ulah dalam Facebook tak apa pentah, benda yang tak tahu jumpa kan, kita pun cakap tumpang semangkuk, pakat mengutuk pula. Ya dah tak tahu sudahlah, tapi sekurang-kurangnya ada perasaan. Mudah-mudahan orang-orang saleh tidak ditindas, tidak dizalimi. Mudah-mudahan keadilan dapat ditegakkan. Itulah perasaan yang patut ada. Perasaan atas nama Islam. Baik, yang berikutnya Nabi jelaskan dah orang Islam ni saudara orang Islam. Jadi apa yang dia tak boleh buat? La yadlimuhu. Oleh tu janganlah menzalimi orang Islam, jangan menzalimi saudara dia. Yang kita katakan wala yakhdhuluhu. Perkataan khadlan ini membawa maksud kecewa. Jangan kecewakan dia. Maksud apa kecewakan di sini? Maksudnya ialah bila ada orang Islam yang memerlukan kepada perhatian, memerlukan kepada pertolongan kita, jangan kita abaikan dia. Barangkali dia sedang dizalimi, maka kita sebagai saudara Islam dia, kita perlu buat sesuatu untuk mengelakkan ataupun menghindarkan dia daripada kezaliman itu. Jangan kadang dia menanti bantuan kita tengok dia macam tu. Itu dipanggil khazlan, mengecewakan. Ataupun dia mungkin ada kesukaran, kita sektor apa pun tak ada, bantuan material tidak, nasihat tidak, bagi petua tidak, tip apa pun tak ada, maka itu juga mengecewakan. Dia dihina, dia ditindas, dia dicerca, kita tengok macam tu je lah. Dan itu bukan sifat orang Islam. Orang Islam akan bangkit untuk pertahankan orang Islam yang lain. Kalau kita baca syair Fathu Ammuriyah, siapa punya syair tu? Sama Abu Tammam, ia penyair. Dia kata layali dia kata apa? As-sayfu asdaqu imba'an minal kutubi fi haddihi al-haddi bainal jiddi wal la'ibi. Itu bait awal tu menceritakan tentang pembukaan kota Ammuriyah. Apabila ada seorang wanita muslim yang terjatuh dan dihina oleh orang situ yang bukan Islam, khalifah dengar cerita tu, hantar tentera untuk tawan dari itu. Itu cerita yang tuan-tuan pernah dengar kan? Bagaimana itu perasaan orang Islam. Dia tidak, bila perempuan tu dia jatuh dan dia dihina, maka dia sebut wa mu'tasima, alang aduhai Mu'tasim, tolonglah aku, lebih kurang begitu. Mu'tasim pemerintah khalifah ketika itu. Sampai berita kepada Khalifah Mu'tasim, seorang wanita muslim yang sedang dihina oleh bukan Islam dalam di Ammuriyah. Dia hantar tentera dia
Yang pangkal sampai dekat kota, yang belakang baru nak bertolak. Dan dia telah menawan kota Amuriah itu. Nah, itu catatan sejarah tentang benda itu. Nak bagi tahu tentang la yakhdhuluhu itu, jangan tinggalkan dia tanpa bantuan dan sebagainya. Orang Islam dia akan bantu orang Islam yang lain. Baik, wala yahqiruhu, jangan hina dia. Jangan hina sesama orang Islam. Yang tu. Baik, at-taqwa hahuna. Nabi kata takwa tu di sini. Nabi tunjukkan pada dadanya. Apa yang ada kat dada kita? Jantung kita, qalb itu. Takwa duduk dalam tu. Dia bukan sekadar duduk di lidah, dia bermula daripada dalam jantung hati kita. Nabi tunjuk 3 kali kat situ. Dan Nabi sambung lagi, cukuplah seorang itu dengan kejahatan, daripada kejahatan apabila dia menghina saudara muslimnya. Menghina saudara muslimnya. Maka orang Islam yang menghina orang Islam yang lain, maka dia sebenarnya sudah melakukan kejahatan, sudah dikira jahat diri dia. Dia buat benda jahat. Dan Nabi beritahu sekali lagi, sama dengan hadis yang terdahulu kita baca, setiap orang Islam itu ada tanggungjawab dia ke atas orang Islam yang lain, yang dia kena jaga, yang dia kena pelihara. Kalau dia ceroboh, haram. Apa dia? Darah, harta dan kehormatan dirinya. Itu benda-benda yang tidak boleh kita ceroboh, tak boleh kita koyak dan kita cabuli dia. Itu kehormatan saudara se-Islam kita, dan kita wajib menjaganya. Melanggar perkara itu menjadikan haram. Wallahu ta'ala a'lam. Habis kita 2 hadis ni tuan-tuan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan kalau ada apa-apa nak bincang. Baik, cukup sekarang tu, insyaAllah kita akan jumpa lagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.